isu seorang raja berucap dalam Dewan Undangan Negeri yang mana lebih kurang menjual nama rakyat, bahawa rakyat Johor akan mendesak supaya keluar daripada Malaysia. Ya, kita akui bahawa Johor ini sebuah negara merdeka dan berdaulat. Dalam satu kes di England penghujung tahun 1800, di mana Sultan Johor masa itu disaman oleh seorang wanita. Jadi perkara itu dibawa ke mahkamah dan kemudian diputuskan oleh mahkamah England bahawa raja itu tidak boleh disabitkan tindakan undang-undang kerana dia adalah raja bagi sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat. Kita tidak mahu berbincang soal salah silah keturunannya, tetapi kita bincang soal fakta sejarahnya. Jadi fakta sejarahnya, antara Raja Melayu yang bersekutu dengan Melayu Union adalah datuk nenek moyang mereka. Apabila wakil kerajaan Queen Elizabeth datang ke tanah Melayu, dia turun di Port Swettenham, sekarang dipanggil Port Klang. Aneh dia, wakil itu pergi ke Johor Bahru dulu untuk dapat tanda tangan Sultan di sana. Kerana apakah yang perlu dia pergi ke sana dahulu? Turun di Port Klang, patutnya jumpalah dahulu Sultan yang tempat dia mendarat itu, iaitu Selangor. Tapi tidak, dia pergi ke Johor Bahru, ambil tanda tangan Sultan sana. Jadi kerana Sultan Johor dah sign, kerana dia antara raja yang kaya masa itu mungkin, maka raja-raja lain pun bersetuju untuk tanda tangan menerima Melayu Union, di mana dalam Melayu Union jelas disebut kuasa pemerintah ni akan ditukarkan kepada kuasa British kolonial, tetapi raja masih boleh berfungsi hanya menjaga kepentingan agama. Sejarah telah membuktikan bahawa rakyat Johor sendiri telah memberontak dalam situasi itu, iaitu tidak bersetuju Sultannya sendiri menandatangani Piagam Melayu Union yang menurunkan kuasa-kuasa Raja Melayu. Dari itu sejarahnya mungkin berulang lagi. Kalau dulu rakyat Johor bangun memberontak menentang rajanya, malah sampai ke satu peringkat rakyat Johor membuat kenyataan akan menurunkan rajanya jika terus berpegang kepada prinsip menyokong dan menandatangani Melayu Union. Itu berlaku tahun 1946. Hari ini Raja Johor pula bercakap atas nama rakyatnya akan mendesak nak keluar daripada Malaysia. Ya, apa yang saya nak kata, sehingga hari ini belum ada lagi demonstrasi, tunjuk perasaan, sokongan terbuka rakyat Johor Darul Ta'zim mendesak supaya konsisten dengan keputusan itu. Malah Dewan Undangan Negeri Johor juga tidak membahaskan titah ucapan yang diperbuat oleh sultannya. Jadi tahun 46 rakyat Johor nak buang rajanya kerana menandatangani Melayu Union.
tahun 2022 rajanya menggunakan nama rakyat nak keluar daripada Malaysia. Alasannya agak menarik juga untuk dibincangkan. Banyak perkara-perkara infrastruktur di Johor itu tidak dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Permasalahannya, Johor banyak melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Malah Johor telah pun melalui 2 tokoh penting menjadi Perdana Menteri, antaranya almarhum Hussein Onn dan yang terbaru Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kemudian di dalam Johor itu hanya tak sampai 2 tahun ataupun 22 bulan diperintah oleh Parti Pembangkang, diperintah oleh Barisan Nasional atau UMNO. Dan semua orang tahu bahawa di Johor ini Menteri Besar ini di bawah bidang kuasa raja. Jadi kuasa raja boleh melantik siapa yang jadi raja. Malah di suatu masa Menteri Besarnya diminta berhenti, iaitu almarhum Osman Saad. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah bagaimanakah seorang raja yang patutnya mempertahankan perlembagaan cuba untuk menodakan perlembagaan, iaitu melanggar perlembagaan dan piagam apa yang telah dipersetujui, sama ada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu atau perjanjian dalam piagam penubuhan Malaysia. Dari itu tidak bolehlah raja atas kekebalannya untuk nak bercakap mengikut sedap hati dia. Dia mesti waras dan melihat dari segi faktor undang-undangnya. Perjanjian Malaysia, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 56, Perjanjian Malaysia tahun 63 dah disusun, dah diikat begitu baik oleh pakar-pakar yang dahulu. Jadi apa dia yang saya nak kata ialah, jika raja dah tak minat lagi dengan Malaysia, bercakap tidak berdasarkan fakta, di mana masalah tidak menghormati 3 tunggak utama penting penstrukturan sistem pemerintahan Malaysia, iaitu judiciary, kehakiman, undang-undang. Kemudian itu kita legislatif, Dewan Undangan Negeri, Parlimen yang membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh kehakiman. Kemudian eksekutif, iaitu anggota pentadbiran awam yang berkuasa menjalankan tugas sebagai pemerintah dengan tidak menafikan kepentingan ataupun perkenan raja dalam satu perkara. Sebab mesyuarat kabinet kena menghadap Yang di-Pertuan Agong, mesyuarat Exco negeri kena menghadap Raja-Raja Melayu dan ataupun Yang di-Pertuan Negeri untuk dimaklumkan apa tindakannya. Jadi tak timbul masalah yang dibangkitkan oleh seorang raja ini. Patutnya apa yang dibuat oleh raja ini arahkan eksekutif, tak perlu nak ugut-ugut kerajaan. Kemudian kita pun tak tahu yang mana satu. Jadi inilah masalah penyatuan Melayu. Kita tahu raja ni punya masalah, rakyat tahu, tetapi rakyat takut untuk nak bercakap. Raja ni juga sibuk, tak persen, tak kontrak niaga dan sebagainya. Masalahnya kita dengar juga bagaimana peniaga ini kemudian itu nak dibolot olehnya. Semua orang tahu, tapi orang tidak berani untuk nak bercakap kerana kita ada Akta Sultan. Tetapi di dalam keadaan sekarang, rakyat harus berterus terang, kena bercakap, menasihatkan raja. Kerana raja dalam dunia ni dah tak banyak dah. Saya tidak bercadang,
untuk nak cakap lebih dari itu. Tetapi tidak wajar bagi seorang raja untuk nak ugut bahasa yang agak tidak mengikut kehendak perlembagaan, percakapan yang dilihat sebagai anti perlembagaan, iaitu nak keluar daripada Malaysia. Tak ada siapa pun negeri dalam Malaysia ini boleh dikeluarkan dari Persekutuan Malaysia kecuali dengan sokongan 2/3 ahli parlimen di sidang Dewan Rakyat. Jadi janganlah pandai-pandai cakap soal infrastruktur di Johor. Kalau dah sangat banyak duit, dermalah kepada kerajaan. Kalau saya seorang raja pemerintah yang kaya raya, saya beritahu dengan rakyat saya bahawa sejumlah banyak ini income tax saya telah bayar. Saya menyumbang kepada kewangan negara berjuta-juta ringgit. Ya, soalannya, adakah mereka bayar cukai? Itu yang soalannya. Baiklah, jadi saya harap tuan-tuan pertahankanlah institusi Kerajaan Melayu Beraja. Pedulikanlah perbuatan atau sikap seorang daripada 9 Raja Melayu ini. Biarlah kita pegang balik kepada perjanjian sempurna dengan demang lebah daun. Peganglah erat-erat, kuat-kuat apa sumpah setia kita antara demang lebah daun sang purba, antara rakyat dan jelata. Rakyat jangan diaibkan, raja jangan menyusahkan rakyat. Itu perjanjian. Baca dalam Salatin. Dari itu saya harap raja-raja Melayu tolong yang boleh orang Melayu bernaung ke bawah duli tuanku. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang akhir menjadi sejarah dan dibaca oleh generasi yang akan datang. Dan itu saya mohonlah supaya tegurlah. Ini amat membahaya kerana kabarnya raja dari selatan ini bakal jadi yang di Pertuan Agong. Kalau dia tidak ikut sistem pemerintahan melalui 3 tunggak ini, judiciary, legislatif, eksekutif, kehakiman ataupun Dewan Undangan Negeri dan Parlimen yang membuat undang-undang, dan eksekutif sebagai wakil rakyat bagi pihak rakyat untuk memerintah, negara ini akan huru-hara. Ya, jadi jangan kita semua tak berani untuk nak menegur raja. Kabarnya saya diberitahulah, kabarnya raja bercuti bagi anaknya jadi pemangku. Kabar ceritanya dia tengah melihat rumah agamnya di sebuah negara yang baru dibina. Entah dia, entah tidak, saya tak tahu. Tapi pelik juga bagaimana raja ini menjadi raja bagi orang Melayu, mempertahankan kepentingan Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetapi raja buat rumah di luar negara. Ini pun kita tak pelik. Kalau rakyat tak apalah. Jadi kita semua beranilah tegur raja apa keadaan.